Kau mak lah. Ni bawa sana kot. Kat sini nak menyanda. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, muzakarah kita pada malam ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana kata Sayyidina Umar, ada beberapa perkara yang Allah akan sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Ada yang Allah bagi tahu dan ada yang Allah tidak akan bagi tahu kepada manusia. Bila ditanya kepada Umar, kenapa Allah akan merahsiakan beberapa perkara daripada manusia, maka jawab Umar, ada dua sebab kenapa Allah sembunyikan perkara-perkara itu daripada pengetahuan manusia. Sebab yang pertama, supaya manusia bersungguh-sungguh. Bila kita buat sesuatu, biar ada kesungguhan. Dan sebab yang kedua, kata Umar, Allah sembunyikan beberapa perkara daripada pengetahuan manusia supaya manusia boleh berterusan. Berterusan ni dalam bahasa Arab disebut istiqamah. Sebab syarat nak jadi orang ikhlas, dia kena istiqamah. Ya, kalau kita tak ada sifat istiqamah, susah untuk kita mendapat keikhlasan. Syarat nak jadi orang ikhlas, kita kena jadi terlebih dahulu orang yang istiqamah. Baik, apakah perkara yang Allah akan sembunyikan daripada pengetahuan manusia? Kata Umar, antaranya iaitulah redha Allah. Ya, Allah akan sembunyikan redha Allah daripada pengetahuan manusia. Tuan-tuan, perkataan redha berasal daripada bahasa Arab yang mana telah dimelayukan oleh orang Melayu. Ya, sehingga kalau kita tanya kepada kawan-kawan kita apa makna redha, dah tentu orang kita akan jawab redha tu redha lah. Tapi sebenarnya perkataan redha dia berasal daripada bahasa Arab. Kita ambil contoh dalam kaedah menyebut ar-redha bil maksiyati maksiyatun. Kita redha dengan perbuatan maksiat, itulah maksiat, walaupun kita tak buat maksiat. Kita duduk dalam surau, kita baca Quran, kita berzikir, kita sembahyang sunat, tapi kita redha dengan perbuatan maksiat di luar sana, maka kaedah agama mengatakan kita redha dengan perbuatan maksiat, itulah maksiat. Jadi redha ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, lebih sesuai kalau kita maknakan dia dengan makna Allah suka. Suka Allah. Allah suka pun boleh, kita kata suka Allah pun boleh. Ya.
Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, ya, kita bukan sahaja nak cari jalan macam mana supaya orang boleh suka dengan kita. Bahkan dalam hidup ni juga kita kena cari jalan macam mana supaya Allah boleh suka dengan kita. Ya, sebab dalam hidup ni bila Allah suka dengan kita, percayalah semua perkara yang susah akan jadi senang. Semua perkara yang sempit akan jadi luas. Semua perkara yang kita rasa sikit akan rasa banyak. Kejadian ini ataupun keadaan ini berlaku apabila Allah redha dengan kita. Sebab tu saya sebut redha dengan makna suka Allah. Kita kena berusaha untuk dapatkan redha Allah. Kerana bila kita dapat redha Allah, mudah untuk kita mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah pula dengan makna kasih sayang. Macam mana kita nak pasangan kita suka dengan kita, macam mana kita nak pasangan kita sayang dengan kita kalau dia tak suka dengan kita? Kita pun begitu, macam mana kita nak sayang isteri kita kalau kita tak suka dengan isteri kita? Kita balik rumah, kita tanya isteri kita, awak suka tak saya? Zak, kalau dia kata saya suka kat awak, maknanya dia sayang lah tu. Ya. Tapi kalau dia tak sayang kita, kalau dia tak suka dengan kita, itu bermakna dia takkan sayang kita. Macam itulah juga dengan Allah. Macam mana Allah nak sayang kita kalau dia tak suka kita? Kan itu saya sebut tadi, dalam hidup ni apa yang perlu kita buat, kita kena cari macam mana supaya Allah suka dengan kita. Sebab bila Allah suka dengan kita, dia akan sayang kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya, Allah terima taubat kita dengan rahmat Allah. Allah permudahkan semua urusan kita dengan rahmat Allah. Tadi saya sebut macam mana nak dapat rahmat Allah, kena dapatkan dulu redha Allah. Jadi kata Umar, Allah akan sembunyikan redha Allah di sebalik setiap kebaikan yang kita buat. Apa saja kebaikan yang kita buat, maka di situ ada redha Allah. Faham? Daripada sekecil-kecil kebaikan sehinggalah ke sebesar-besar kebaikan. Apa juga kebaikan yang kita buat, kata Saidina Umar, maka disitulah adanya redha Allah. Dalam hidup ni, kalau kita tak boleh buat baik dengan orang, jangan kita buat masalah dengan orang. Kita tak buat masalah dengan orang pun kebaikan sebenarnya. Dalam hidup ni, kalau kita tak boleh nak tolong orang, tolong jangan menyusahkan orang. Faham kan? Baik kata Umar, Allah akan sembunyikan redha Allah kepada diri manusia di sebalik setiap kebaikan yang manusia buat. Cuma kita kena berhati-hati. Dalam satu hadis Nabi, hadis ini berlaku ketika seorang sahabat ditanya oleh Malik bin Marwan. Malik bin Marwan ni dia jumpa seorang sahabat Nabi, dia tanya, ceritakan kepada aku tentang kisah yang engkau pernah dengar daripada Nabi. Lalu sahabat bercerita kepada Malik bin Marwan. Kata sahabat ni, datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu, lelaki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fiman najatu ghadah. Lelaki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah,
bagi tahu kepada aku bagaimanakah untuk aku berjaya di akhirat nanti. Dia tanya Haji Hamid macam mana nak berjaya di akhirat. Dia tak sekadar tanya macam mana nak berjaya di dunia, tapi dia tanya macam mana nak berjaya di akhirat. Lalu mendengar pertanyaan daripada lelaki itu, Nabi pun jawab. Nabi kata, kalau kamu nak berjaya di akhirat nanti, satu je cara dia. Nabi kata, la tukhadi Allah. Apa makna la tukhadi Allah? Nabi kata, kalau kamu nak berjaya di akhirat nanti, tolong jangan tipu Allah. Kita biasa dengar orang tipu, kita biasa dengar manusia tipu manusia kan. Kita biasa dengar kawan tipu kawan, ya. Kita biasa dengar. Kita biasa dengar kawan kita kena tipu, kadang-kadang kita pun kena tipu. Itu biasa. Kadang-kadang kita pun menipu. Itu biasa. Tapi jarang kita dengar jangan menipu Allah. Tapi inilah jawapan Nabi. Bila lelaki itu bertanya kepada Nabi, macam mana aku nak boleh berjaya di akhirat nanti, Nabi jawab, satu je cara dia, kamu jangan menipu Allah. Lalu lelaki ni tanya kepada Nabi, kaifa tukhadi Allah? Wahai Rasulullah, macam mana yang kata jangan menipu Allah ni? Macam mana yang kata menipu Allah ni? Lalu Nabi jawab, wahai lelaki, orang yang menipu Allah ni, kata Nabi, anta'mala bima amarakallah. Nabi kata orang yang menipu Allah ni orang yang buat apa yang Allah suruh. Kalau semayang, dia semayang, dia tak pernah tinggal walau satu waktu pun. Kalau puasa, dia puasa. Orang yang menipu Allah, kata Nabi, orang yang buat apa yang Allah suruh. Puasa, zakat, haji, berzikir, baca Quran, bagi orang makan, bersedekah. Dalam arti kata semua yang Allah suruh, semua tu dia buat. Tapi kata Nabi, orang ni lah menipu Allah. Sahabat tak faham lagi. Macam mana orang yang buat, macam mana orang yang buat apa yang Allah suruh tapi dia menipu Allah? Dia tanya lagi. Lalu Nabi jawab, wahai sahabat, orang yang menipu Allah ni orang yang buat apa yang Allah suruh tapi dia buat bukan kerana Allah. Dia semayang tapi dia bukan semayang kerana Allah. Dia puasa tapi dia bukan puasa kerana Allah. Dia bangun malam tapi bukan kerana Allah, tapi kerana Lailatul Qadar. Nampak? Dia semayang tapi bukan kerana Allah, tapi kerana nak kejar pahala. Kita memang disuruh untuk dapatkan pahala, tapi tak disuruh buat kerana pahala. Contoh, dalam bulan Ramadan ni kita akan dengar banyak hadis-hadis tentang kelebihan. Contoh, dalam hadis ada menyebut ni khusus untuk Ramadan ni. Apa juga ibadat sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, semuanya akan dibayar dengan pahala wajib. Semua. Kita sembahyang sunat tadi, tarawihnya 8 rakaat. 8 rakaat tarawih tu seumpama kita buat 8 rakaat solat fardu. 8 kali solat fardu, minta maaf. Campur pula dengan 3 witir, kita dapat pahala wajib tu. Tadi kita semayang qabliyah dengan ba'diyah isyak, dibayar dengan pahala wajib. Kemudian pula ada yang baca Quran, dibayar dengan pahala wajib. Kita bagi orang makan, dibayar dengan pahala wajib. Apa juga ibadat sunat, contoh kita iktikaf dalam surau ni. Saya kata ini surau ni surau jami'. Kenapa saya kata surau ni surau jami'? Sebab dalam surau ni walaupun di surau, tapi dia boleh solat tahiyatul masjid. Saya katalah, betul tak? Dalam kawasan ni berapa biji surau yang boleh buat solat Jumaat? Ni kan,
Maka kalau kita duduk di tanah Arab, surau ni dinamakan surau jami'. Kalau masjid jami' lah. Kalau surau kita kata surau jami'. Dan surau yang jami' ni kita boleh buat semayang tahiyatul masjid walaupun di surau. Jami' ni maksudnya surau ni tempat orang ramai tumpu dia. Orang belah sana tumpu, orang belah sana tumpu. Tapi ada surau kawasan tu je. Maka surau yang mana jemaah dia hanya kawasan itu saja, maka surau itu tidak dinamakan surau jami'. Tapi surau ni merata-rata orang datang, sungguh. Maka surau ini dinamakan surau jami'. Dan kalau di tanah Arab, surau macam ni boleh kita buat sembahyang tahiyatul masjid. Kita sembahyang tahiyatul masjid dapat pahala wajib. Itu dalam bulan Ramadan. Semua ibadat sunat dibayar dengan pahala wajib. Dan semua ibadat fardu akan dibayar sama seperti 70 kali fardu. Kalau kita sembahyang isyak seorang-seorang dapat satu pahala dalam bulan biasa. Tapi dalam bulan Ramadan, kalau kita sembahyang isyak seorang-seorang dapat 70 pahala. Kalau sembahyang seorang. Tadi kita sembahyang isyak berjemaah dapat 27 pahala kalau bulan biasa tak. Tapi dalam bulan Ramadan tuan-tuan kalikan dengan 70. 27 kali 70. Itulah pahala isyak yang kita dapat tadi. Kalau kita kira pula 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kita berjemaah, tuan-tuan kalikan 27 kali 70, 27 kali 70 kali 5 waktu, kalikan dengan 30 hari. Itulah pahala yang kita dapat untuk sembahyang saja. 27 kali 70 kali dengan 5 waktu, kalikan dengan 30 hari. Itulah jumlah pahala yang kita dapat. Tak salah saya mungkin dalam 200,000 lebih kita dapat pahala. Baik, yang saya nak sebut ni, walaupun itulah kelebihan yang Nabi sebut, itulah dia jumlah pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan, tapi itu tidak bermakna apa juga yang kita buat dalam bulan Ramadan ini kerana pahala. Apa pun yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, niat kita mesti kerana Allah dan kita mengharapkan pahala daripada Allah. Kerana itu mesti kerana Allah, dan dalam masa yang sama kita mengharapkan supaya Allah beri pahala kepada kita. Sebab kita tak mau tergolong dalam jawapan yang Nabi beri kepada lelaki ini, orang yang menipu Allah ialah orang yang buat apa yang Allah suruh tetapi dia buat bukan kerana Allah. Kita buat baik sebab di sebalik kebaikan yang kita buat itu Allah Ta'ala terima, dan Allah akan bagi redha dia kepada kita. Bila Allah bagi redanya kepada kita, dengan sendiri kita akan dapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, maka mudahlah untuk kita masuk ke syurga Allah. Itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, dia banyak sebenarnya, tapi ini bukan kuliah isyak, bukan kuliah maghrib, ini tazkirah saja. Kalau lama-lama sangat siapa nak makan makanan kat luar tu? Gitu. Baik, yang kedua, last. Kata Umar, Allah sembunyikan marah dia. Dalam kitab disebut murka, tapi kita guna bahasa kita lah, Allah sembunyikan marah dia. Tadi Allah sembunyikan suka dia, yang kedua ni Allah sembunyikan marah dia. Kita risau tuan-tuan, sebab kadang-kadang Allah ni bila dia marah dengan kita, kadang-kadang dia tunjuk. Dia datangkan gempa bumi, dia datangkan ribut taufan, tu dia marah tu. Dia datangkan kemarau panjang, dia datangkan tsunami besar, dia gegarnya bumi ni. Kita itu jenis bila Allah marah, kadang-kadang dia tunjuk marah dia. Tapi yang kita risau juga ni, bila Allah marah tapi dia tak bagi tahu, dia tak tunjuk. Macam contoh apa yang pernah berlaku pada Fir'aun. Fir'aun ni antara sebab lah,
kenapa dia boleh kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha agung? Maka kata ulama, antara sebab Fir'aun boleh mengaku diri dia Tuhan, antara sebabnya ialah kerana dia tak pernah sakit. Bahkan mengikut kata orang tua-tua Arab di Mesir, Fir'aun ni dia bukan saja tak pernah sakit, bahkan dia tak pernah rasa gatal nak garuk. Tak ada. Kita jangan kata time tak semayang elok je, elok semayang je mula gatal, sampai pungkuk pun gatal semua. Sekarang tak gatal. Allahu Akbar, dia elok je takbir, dia mula dah. Yang herannya gatal sini letak, gatal sini pula. Fir'aun jangankan kata sakit, garuk pun tak pernah. Dia tak pernah rasa gatal. Ini mengikut kata orang tua-tua Arab di Mesir lah. Tapi yang kata Fir'aun tak pernah sakit ni, itu memang ada. Jadi kita risau, rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi dia tak pernah sakit tu, rupa-rupanya itu tanda Allah marah dia. Kita pernah dengar tak istilah istidraj? Pernah kan? Dia bagi tapi dia lempar macam tu je. Kita kalau boleh bagi belok lah. Fir'aun ni dia makin jauh dia dengan Tuhan, sebab antaranya dia tak pernah sakit. Allah sembunyikan marah Allah pada dia. Nampak? Ada setengah orang Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala zahirkan marah dia. Contoh, Allah Ta'ala bagi dia sakit. Ni Allah marah aku ni, banyak sangat maksiat, banyak sangat dosa aku buat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjukkan marah dia pada kita, dia susahkan hidup kita. Kita buat tak ketahuan dengan mak bapak kita. Allah sempitkan rezeki kita. Tengok, dia tunjuk marah dia pada kita. Kita sedar, ya Allah, susah hidup aku. Kita buat jahat dengan orang, susah urusan kita je ambil. Tengok, sekurang-kurangnya dia tunjuk marah dia pada kita, kita boleh bertaubat. Yang kita risau ni, dalam senyap-senyap je dia marah kita. Dia baginya kita harta sampai kita jadi orang kaya, tapi dengan kaya tu kita hanyut. Ada? Makin kaya kita, makin hanyut kita, makin jauh. Kita tak sedar. Sampaikan bila orang datang tegur, orang datang nasihat kita, kita salahkan balik orang tu. Ini contoh Allah Ta'ala marah dengan dia. Sampaikan tak ada satu orang manusia pun yang sudi datang untuk nasihat dia. Yang belah dia pula, dia bangga. Tapi dia lupa, sebenarnya itu salah satu cara Allah marah dia. Contoh seorang pencuri, walaupun dia mencuri, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kau luaskanlah pintu rezeki aku, doa dia Allah Ta'ala boleh terima. Tapi dia sendiri yang minta, Allah Ta'ala terima doa dia. Banyak duit surau hilang dia curi. Ada seorang artis ni, pernah ada satu orang artis ni, dia kata, dia guna ayat, biasalah semua orang suka ayat ni, Alhamdulillah, saya bersyukur selepas saya balik daripada Mekah ni buat umrah, rezeki saya melimpah ruah, konsert saya banyak, show banyak. Dia artis perempuan, dengan terdedah sana, dengan terdedah sini. Dia kata rezeki dia bertambah-tambah, show makin banyak selepas dia berdoa depan Kaabah. Dia minta hatta daripada seorang manusia, seorang manusia yang memang tak taat pada Allah pun, dia pergi ke Mekah, dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala berhak terima doa dia. Nampak? Dia balik Malaysia, dia punya show banyak, dengan pakaian terdedah sana, terdedah sini. Dalam dia tak sedar, rupa-rupanya Allah Ta'ala sembunyikan marah Allah pada dia dengan cara Allah Ta'ala luaskan pintu rezeki dia. Makin jauh dia. Tuan-tuan, ini yang kita risau. Sebab tu kata Omar, Allah sembunyikan marah dia kepada kita di sebalik setiap dosa dan maksiat yang kita buat. Apa saja kejahatan yang kita buat, di situ ada tersembunyinya marah Allah. Faham?
Kan itu Allah Ta'ala pesan kepada kita dalam bahasa kita lah, pandai-pandai buat dosa, pandai-pandailah kita bertaubat daripada dosa tersebut. Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan hambanya yang sentiasa bertaubat, dan Allah suka dengan hambanya yang sentiasa membersihkan dirinya. Okey, cukuplah dua perkara itu. Allah sembunyikan suka dia kepada manusia di sebalik setiap kebaikan yang kita buat. Yang kedua, Allah sembunyikan marahnya kepada manusia di sebalik setiap dosa dan maksiat yang kita buat. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, kita mendapat redha dan rahmat daripada Allah, dan kita dipelihara daripada dimarahi oleh Allah. Kita minta, sebab Nabi pesan, Nabi kata ada 4 golongan manusia yang confirm, kalau 4 ni dia ada ciri-ciri ni, memang confirm dialah antara manusia yang Allah Ta'ala marah dengan dia. Yang pertama, Nabi kata orang yang buat dosa tapi dia lupa dengan dosa dia. Maklumlah kita masa muda dulu handal, sampailah ni kita dah lupa dah dosa-dosa kita. Haji Din, jangan kita fikir kita lupa, Allah pun lupa. Nabi kata nisyanu dzunubil madiyah wa hiya mahfuzatun indallah. Walaupun kita dah lupa semua dosa-dosa silam kita, tapi dosa itu sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Tuan-tuan tahu tak apa masalah kita? Masalah kita yang paling besar 2 je. Yang pertama, sebab Allah Ta'ala tak tidur. Masalah kedua kita, Allah Ta'ala tak pernah lupa. Ni masalah kita. Kalau Allah Ta'ala ni ada dia punya waktu tidur, senang kita. Katalah Allah Ta'ala punya waktu tidur pukul 12. Pukul 12 tu kita pulun lah buat dosa, kan senang? Tapi masalah kita, dia tak tidur, dia tak lupa. Walaupun kita tidur, kita lupa, dia tak pernah tidur, dia tak pernah lupa. Ni masalah kita. Yang kedua, Nabi kata Allah memang confirm marah dengan kita kalau kita ni jenis manusia, bila asal buat baik je cerita kat orang. Asal buat baik je cerita kat orang. Aku ni bukan nak menunjuk, tapi kalau aku tak ada, tak hidup surau ni. Jenis ni Allah Ta'ala marah ni. Asal buat baik je mesti nak cerita dekat orang. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak kebaikan dia. Kita tak boleh kata nak tengok ahli syurga, tengoklah aku ni, jubah 2 lapis ni tak. Nak tengok ahli syurga, tengok. Tak. Yang ketiga, Nabi kata jenis manusia yang confirm Allah Ta'ala akan murka dengan dia, dia pandang orang kecil je disebabkan pangkat dan kedudukan dia. Mentang-mentanglah kawan ni miskin, mentang-mentang kawan ni pion je, mentang-mentang kawan ni kerani je, dia pandang kecil je kawan ni. Cakap pun tak tengok muka. Dan keempat, Nabi kata dia pandang mulia manusia disebabkan pangkat dan kedudukan dia. Mentang-mentang kawan ni datuk, mentang-mentang kawan ni datuk seri, mentang-mentang dia ni pangkat besar, mentang-mentang dia kaya, wah kita punya cakap manis. Ini Nabi kata kalau 4 golongan ni, 4 ciri-ciri ni ada pada diri kita, confirm kata Nabi, inilah contoh manusia yang Allah akan marah kepada dia. Okey, selain daripada tadilah kita pandai-pandai buat dosa, pandai-pandailah kita bertaubat daripada dosa kita. Okey, wallahu alam, mudah-mudahan tak banyak sedikit dapat memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Baik, wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.